Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Hai. Selamat datang ke Zone Inspire. Okey, sepatutnya malam ni kalau kita tengoklah daripada poster, sepatutnya saudari Zurina bersama dengan Kak Lang, tapi tanpa diduga Saudara Zarina tidak dapat bersama dengan kita pada malam ini atas sebab-sebab yang tertentu. Namun kita tetap teruskan janji kita pada malam ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat semua untuk berkongsi lagi dengan satu majlis ilmu ataupun perkongsian lah, kita anggaplah sebagai satu perkongsian yang mungkin kita sama-sama boleh manfaat. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya ingin menjemput panel kita malam ni yang teristimewa sekali, iaitu Kak Lang. Okey Kak Lang. Kak Lang, sebenarnya dalam kita bergembira tu kan, sebenarnya untuk kita lebih berkati lah apa kata kita start lah majlis kita ni dengan baca Ummul Kitab lah Kak Lang. Okey, baca Ummul Kitab. Okey, syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi malam ni kita kalau ikutkan ini perkongsian yang kali ketiga kan Kak Lang? Perkongsian kali ketiga kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di luar sana untuk berkongsi satu tajuk yang saya kira cukup dekat dengan hati kita. Boleh katakan ia berlaku ataupun boleh katakan ia sinonim lah di kalangan kita semua. Yang ni topik dia bersyukur, yang ni nilai sebuah kesyukuran dari sebuah pengalaman. Okey, Kak Lang, kalau kita cakap pasal syukur ni kan Kak Lang, sebenarnya benda ni sentiasa bermain di orang kata di bibir orang kata di kalangan masyarakat. Seringkali lah kita perkatakan bersyukur ni dalam kehidupan kita. Hatta sebenarnya Kak Lang kan, kalau kita semak dalam Al-Quran, hampir 64 kali lah kalau tak silap saya disebutkan di dalam Al-Quran. Nak menyatakan sebenarnya konsep syukur ni adalah sangat dekat dalam kehidupan kita. Okey, sehingga kan ya Kak Lang, 64 kali Kak Lang. Kalau tak silap saya lah, kita mungkin boleh semak, even mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tengah tengok live bersama kita malam ni kan mungkin boleh rujuk, tapi apa daripada pembacaan saya, kalau tak silap saya lebih kurang 64 kali lah diperkatakan tentang konsep syukur ni pelbagai. Tapi kan Kak Lang, bila kita kata bersyukur ni sebenarnya, dia bersyukur ni ada kala dia diterjemahkan dalam konteks nikmat, tapi ada kala juga dalam konteks ujian dan musibah. Dia bergantung kepada seseorang individu tu untuk mengklasifikasikan orang kata bagaimana syukur itu. Kan Kak Lang? Okey, kalaulah kita tengok juga kalau pada zaman-zaman dahulu Kak Lang, insan sebenarnya bila kata bersyukur ni sebenarnya orang yang selalu bersyukur ni adalah orang yang bahagia. Orang yang selalu bersyukur ni sebenarnya ada orang bahagia. Kenapa saya cakap macam tu Kak Lang? Sebab dalam konteks ni apa jua yang berlaku kat diri dia, sama ada bentuk ujian ke atau bentuk nikmat, dia sentiasa merasakan perkara itu sentiasa memberi kebahagiaan kepada dirinya. Dalam konteks ni lah saya bagi satu contoh yang mudah kalau kita tengok macam saya kata tadi dalam Al-Quran. Jadi yang sinonimnya yang dekat dengan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tengok dalam kehidupan Nabi adalah insan yang paling banyak bersyukur Kak Lang. Betul tak Kak Lang? Nabi paling banyak bersyukur, tapi dalam konteks ni adakah sebenarnya Nabi tidak pernah ditimpa sebarang musibah Kak Lang? Tak kan? Sebenarnya Nabi lah insan yang paling banyak diberikan ujian. Nabi lah paling banyak orang kata menerima tentangan, terutama dalam memperjuangkan agama Islam.
Tapi Nabi tetap orang kata tetap merasa bahagia sebab apa? Dia adalah insan yang paling bersyukur. Jadi Kak Lang, malam ni lah since Kak Lang adalah tetamu jemputan kita malam ni, dan saya yakin dengan pengalaman Kak Lang yang luas, terutama dalam kita tahu semua orang kat luar pun tahu yang mengenali Kak Lang pengalaman di dalam dunia volunteer, orang kata lebih kurang 20 tahun ada Kak Lang atau lebih daripada tu Kak Lang? Ada lebih kurang. Okay. Saya yakin malam ni ada satu perkongsian yang cukup menarik yang ingin Kak Lang kupaskan, yang bertepatan bersesuaian dengan topik kita malam ni, yakni syukur. So saya rasa tak perlulah saya panjang-panjangkan lagi. Saya rasa semua orang dah tak sabar malam ni nak dengar perkongsian daripada Kak Lang. Okey Kak Lang, so saya persilakan Kak Lang untuk berkongsi sesuatu dengan sahabat-sahabat kita lah malam ni. Jom. Okey, terima kasih Mas. Terima kasih Ustazah Mas di atas pembukaan. Waalaikumsalam Maniza, Yani, Ita, you yang sedang memonitor kita punya zone sekarang ni. Terima kasih kepada yang bersama-sama kami, yang setia bersama kami. Terima kasih banyak-banyak dan kami harap malam ini dapat memberi manfaat kepada kami dan kepada kawan-kawan semua, kepada yang menonton semuanya. Okey. Bak kata Mas tadi, orang yang bersyukur tu adalah orang yang bahagia. Sebab syukur tu dalam hati dan bahagia tu dalam hati. Kalau kita susah, kita bersyukur dan bahagia itu datang. Kalau kita senang, kita bersyukur dan bahagia itu datang. Itu bahagia. Jadi orang bersyukur ni dia tak akan rasa susah hati, dia tak akan rasa macam sakit hati, dia tak akan rasa macam tertekan, dia tak akan rasa macam stres. Takkan. Sebab dia ada bahagia dalam hati. Okay, actually malam ni Alang nak share satu cerita. Tapi sebenarnya cerita ni adalah cerita yang memang kita favourite Alang lah. Kalau Alang pergi ceramah kat mana-mana ke, cerita ni adalah cerita favourite Alang yang kebiasaannya memang Alang akan share kepada orang. Dan Alang terpanggil untuk bawa juga cerita ni pada malam ni sebagai pembukaan cerita, sebagai santapan halwa telinga semua yang mendengar. Dan kepada yang dah mendengar, dan rasanya dah boleh agak lah kalau Alang start cerita dia, dah boleh agak dah akhir dia apa. Tapi kepada pendengar-pendengar yang tak lagi mendengar, Alang harap ia dapat memberi manfaat. Dan hakikatnya perkara ini dah lama berlaku. Dia berlaku pada tahun 2012. Bermakna dah 8 tahun cerita ni. Nak ikutkan pengalaman Alang, nak ikutkan dalam dunia sukarela ni, sebenarnya pengalaman Alang paling besar masa dekat Aceh lah, pada 2004. Itu pengalaman paling besar, pengalaman yang banyak mengajar. Tapi Alang akan share di masa-masa akan datang, Alang akan share sebab banyak cerita-cerita di sana yang kita boleh share dan kita boleh ambil pengajaran. Pada tahun pengalaman di pengalaman bersama gelandangan, bersama seks worker, bersama pengguna dadah, itu pun sebenarnya terlalu banyak pengajaran, terlalu banyak pengalaman yang Alang rasa memang Alang nak share pada semua. Bukan hakikatnya sebenarnya bukan kita nak share kelemahan, keburukan ke tidak. Tapi kita nak perkara itu semua refleks pada diri kita. Supaya kita menjadi seorang yang matang, seorang yang waras, seorang yang ada pertimbangan dalam setiap gaya pemikiran, dalam setiap gaya tindakan. Begitu. Dan Alang pun bukan nak cakap bahawa Alang ataupun kawan-kawan dalam Inspire ni seorang yang bagus. Tidak, tak. Kami tak bagus pun.
Nak banding orang yang kat luar sana yang lebih banyak bagus. Kami tak hebat pun nak dibandingkan orang yang luar sana yang hebat. Kami adalah orang biasa dan kami nak bercerita dan kami nak berkongsi cerita. Itu sahaja. Kami bukan nak meninggi diri tapi kami ingin berkongsi. Itu sahaja. Dan Allah harap boleh terima dan Allah harap kita sama-sama dapat manfaat. Okey, Alang kembali kepada cerita Alang Kepada yang mendengar, kita anggap ini adalah ulang kaji. Kepada yang dah mendengar. Kepada yang dah mendengar, jom sila kita dengar Pada tahun 2012, kami dalam grup volunteer salam ni kan, kita pergi ke satu daerah lah. Masa ni bulan puasa. Kita bawa barang keperluan dapur. Masa ni Alang rasa dah nak dekat raya dah. Dah dekat raya dalam seminggu macam tu dekat raya. Tujuan kita sebenarnya kita nak bagi untuk bekalan hari raya, untuk bekalan dia orang hari raya kan, orang-orang yang orang-orang yang memerlukan. Lepas tu bila kita dah lepas bincang dengan ketua kampung bagai-bagai, kita set ada 20 orang yang memang kita mampu bagilah. Sebab masa tu keperluan sumbangan kita tu hanya untuk 20 keluarga saja. Saya nak ikutkan dalam kawasan daerah tu sebenarnya banyak lagi yang susah, tapi kita kata kepada ketua kampung, pilihlah mana yang sesuai untuk kita bagi. Okey, dalam perjalanan kita pun bagi barang keperluan dapur ni lah macam beras, gula, tepung, susu, biskut, cordial, apa lagi Barang asas lah. Barang asas lah, keperluan asas. Adalah kicap, sos, adalah biskut. Kan? Adalah. Kita dalam perjalanan tu Alang satu kereta dengan ketua kampung lah. Ketua kampung join kita orang sekali satu kereta. Dan dia yang ketua kampung ni dia cerita lah. Dia cakap yang rumah yang kita nak pergi ni, rumah ni orangnya susah. Anak ramai 9 orang. 9 orang. Ramainya. Lepas tu dia kata dan dia ni ibu tunggal. Ibu tunggal yang menjaga 9 orang anak. Lepas tu Alang pun tanyalah kan. Laki ni mana? Kan? Mebok lah. Gosip-gosip lah. Jangan terpompong Lakinya mana? Meninggal dah ke kan? Siap lah 9 orang anak kan? Tak. Dia tak meninggal. Laki dia masuk penjara. Bila cakap laki dia masuk penjara, kita stop dekat situ lah kan. Tak adalah kita tiba cakap, masuk penjara? Kenapa masuk penjara? Kita tak adalah macam tu kan. Tapi dalam hati mesti nak tahu lah juga kan. Dalam hati kenapa masuk penjara, kenapa kan dalam hati kan. Tapi kita kontrol. Sebab kita kan nak buat kerja baik kan. Kita tak nak lah ada unsur-unsur pembawangan dekat situ kan. Unsur-unsur nak korek-korek pula kan elok kan. Mana daripada niat asal nak membantu. Kan. Lepas tu okey, masuk penjara okey. Lepas tu anak-anak dia ni semua sekolah ke tu? Anak-anak ni ada 2 orang masuk U. Okey, 2 orang masuk U. 2 orang sekolah asrama penuh. Okey. 5 orang lah sekarang ni yang dengan dia. 5 orang. Maksudnya 5 orang tu sekolah rendah ke tu? Ada yang tak sekolah lagi. Ada yang besarnya darjah 6. Umur 12 tahun sampai umur 5 tahun. Yang bongsu tu 5 tahun. Tu cakap. Okey, orang kata okey 5 orang. Anak dia. 2 orang masuk U. Kita lah. Universiti Pertahanan pula. Bukan Universiti Pertahanan. Dia Universiti Institut Pengajian Tinggi Awam lah. Okey. So kita hebat lah. Anak dia 9 orang, 2 orang masuk U dan 2 orang duduk asrama penuh. Dan 5 orang lagi dekat sekolah. Lepas tu dia kata anak-anak dia ni bagus. Anak-anak dia ni cantik pula. Cantik dia tak pasti. Tiba-tiba pula. Cantik. Kan kita kampung tu ada sesuatu tidak. Salah satu pesan kebaik. Anak-anak ni cerdik. Tok ketua tu cakap anak ni cerdik.
pandai. Darjah 1, kalau yang darjah 1, darjah 2, 3, 4, 5 tu memang dia punya Pencapaian. markah tinggi lah. Nombor 1, nombor 2, 3 je. So hebat kan ibu ni kan. Ya, betul. Ibu ni anak dia nombor 1, nombor 2, nombor 3. Pusing-pusing kat situ je anak dia yang sekolah rendah. Macam tu juga dengan sekolah menengah. Macam tu juga dengan yang dekat you. So dalam hati ni macam dalam hati ni terfikir dan tertanya dan terlintas, hebatnya mak dia ni kan. Betul. Tetapi dia boleh setting anak dia tu supaya dapat belajar rajin-rajin. Lepas tu Tok ni cakap, ni tak sampai lagi kat rumah orang ni kan. Cerita je dalam kereta kan. Jauh sangat ke lah? Jauh sangat masa tu agak jauh lah. Lepas kita bagi ada satu rumah tu, kita nak ke arah rumah dia tu agak jauh lah. Lepas tu Tok dia cakap, yang sedihnya dia kata masa anak dia yang sulung tu lah nak masuk you, beg tak ada. Mak dia ni pergi cari beg kat tong sampah. Cari beg kat tong sampah, jumpa dapat beg koyak. Bawa balik rumah, jahit beg tu. Anak dia bawa pergi you, beg tu isi baju. Kalau kita lah kan, anak-anak kita lah, beg dari tong sampah, bawa pergi universiti. Tak tahulah macam mana kan. Tapi mungkin kalau bukan anak kita seperti itu, mungkin anak kita bawa beg. Mungkin. Betul, lama-lama tu sampailah rumah dia. Bila sampai rumah dia, rumah dia kalau tengok sekitaran dia tu banyak pengguna. Rumah dia rumah yang sederhana besar. Rumah dia adalah rumah yang bersih, keliling dia bersih. Lepas tu kita pun okey dah setting dah. Okay, Assalamualaikum. Nampak kita depan pintu. Lepas tu ada anak dia lagi-lari dekat luar kan. Lepas tu kita pun bawa lah barang. Kita bawa barang masuk dalam rumah. Bawa. Rumah dia kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada perabot. Tak ada lah almari ke apa ke, almari susun pinggan ke, almari susun piala ke, tak ada. Dia rumah dia kosong. Yang ada, dia ingat alang yang ada 4 rak buku. Sebelah sini dengan sebelah sini 4 rak buku. 2 rak buku tu dah sengit. Dia ikat dengan dawai. Diikat dengan dawai dekat besi tingkap. Sengit. Maksudnya kalau tak ikat dengan dawai, jatuh. Akan jatuh lah rak buku tu kan. So nampak rumah dia dah macam persakaan lah. Banyak buku belajar. Kosong. Kita orang ni angkat masuk dalam rumah. Dalam perjalanan kami masuk ke dalam rumah, masuk dalam rumah dia menuju ke dapur. Sebab ialah kita bawa beras, bawa macam-macam benda-benda berat. Otaknya berat dalam tu kita bawa. Kita terus masuk ke dapur lah, kat kendaraan kita masuk ke dapur. Dalam perjalanan kita ke dapur, kita ternampak laptop. Masa tu kita terfikirlah, kau buat apa dengan laptop ni? Ada berapa biji lah laptop? Dalam hati juga terfikir satu je. Laptop kat sudut tengah touch kan. Dalam hati, ini agaknya laptop anak dia kot. Ada tipe bisikan malaikat masuk. Ini laptop anak dia lah. Lepas tu tiba-tiba ada bisikan syaitan. Ya ke kalau anak dia, mesti anak dia balik ambil kau tinggal. Kan macam tu kan. Lepas tu yang kita ni juga dia buat apa dengan laptop apa yang dia guna? Agaknya anak-anak di sekolah gunakan, agaknya anak-anak di sekolah rendah. Dulu bukan zaman sekarang, yang zaman COVID sekarang ni yang semua kena online belajar, berebut laptop, berebut handphone. Bukan dulu. Itu pada 2012. 2012. Belajar menggunakan online ni sebenarnya sekarang aja.
Yang Betul. semangatnya sekarang ni. Betul. Zaman ayah berebut laptop dan juga apa? Laptop dan juga iPad handphone. lah, segala gadget lah kan. Zaman dulu tak? Jadi kita ni terfikir macam-macam. Lepas tu malam mati Alang ni, Alang memang nak tanya lah dia ni. Dia buat apa laptop ni kan? Dia buat apa laptop ni? Kita tengok drama kan? Tengok Kampung People kan? Tapi time tu mana ada Kampung People kan? Jauh sekali dia nak ikut challenge Mona tu. Yang apa? Yang apa tu? Yang lagu apa tu? Lagu apa tu kan? Mana? Empat darah. Empat darah. Empat darah challenge. Memang duduk. Malam ni Alam ni Tamlah batu. Betul. Takkan nak buat challenge macam tu kan? Tak. Time tu bukan begitu. K-pop time tu rasanya ada tapi so fikiran kita ni masa tu macam-macam kita nak tanya. Tapi so kita ni rasa macam nak tanya juga apa dia buat laptop ni. Sebab pada kita kalaulah laptop ni dia buat apa? Untuk pengetahuan semua dia bekerja sebagai pencuci pinggan. Okey, dia bekerja sebagai pencuci pinggan. Wonder juga lah. Pelik kan? So kita macam laptop ni dia guna buat apa kan? So macam terfikir-fikir, lepas tu Alang pun macam just lepas habis tak barang tu Alang pun lepak dengan dia sekejap. Lepas tu Alang cakap dengan dia, laptop siapa tu kak? Macam tu lah kan. Laptop siapa tu kak ke? Lepas tu akak tu kata, tak, laptop akak. Oh, laptop dia buat apa dengan laptop tu kan? Dan laptop dia kan, bukan laptop anak dia. Lepas tu Alang pun cakap, nak korek ni. Yelah kak kan, kalau kita ada laptop, senanglah kita nak dapatkan maklumat semasa kak kan. Senanglah, kita Google je kita dapat kan. Lepas tu akak ketawa. Saja sebenarnya, tujuan sebenarnya Alang saja sebab Alang nak korek. Dia buat apa sebenarnya, saja. Itu adalah ayat saja. Kan? Lepas tu, jahat. Lepas tu, dia ketawa. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, tak adalah. Bukannya akak tengok sangat pun. Akak tak tengok sangat pun yang masa tu Yelah akak buat untuk cari rezeki juga. Dia buat untuk cari rezeki. Okey. Dia adalah pencuci pinggan. Dia kerja hari sebab petang dia nak siapkan anak-anak dia punya makan untuk dia orang pergi ke sekolah kan semula. Agama kan semula. Ada yang sekolah petang tu pula. Jadi dia buat untuk mencari rezeki. Ya ke? Apa yang akak buat? Itulah anak-anak yang besar tu dia suruh akak beli laptop. Akak ni pun dah lama kumpul duit nak beli laptop ni. 3 tahun akak kumpul duit nak beli laptop. Tu pun sekarang ni masih lagi bayar ansur-ansur. Ya akak, alhamdulillah akak dapat laptop je kan. Anak-anak akak suruh buat apa? Anak-anak ni dia suruh akak buat blog. Dia orang lah buatkan blog. Lepas tu akak jual lah buku-buku penulis. Akak dapatlah komisen. Okey. Ibu ni adalah ibu yang bijak. Dia betul. Okey, dia jual buku-buku penulis dia dapat komisen. Dia promote dia dapat. Okey. Lepas tu dia kata, bagus. Lepas tu dia kata, akak tanam juga bunga. Akak tanam bunga. Bila akak dapat elok. Lepas tu akak ambil gambar. Lepas akak masukkan dekat dalam blog tu. Alhamdulillah ada orang datang beli
dia tengok blog akak tu. Jadi bila kita melihat kakak ni Hebat. hebat kakak Betul. ni. Sebab Betul. kakak ni dia tidak berhenti mencari dan tidak berhenti berusaha. Dia mengoptimumkan apa yang ada. Dia mengoptimumkan apa yang ada. Agaknya kalau kakak tu sekarang dia masih lagi kakak tu sekarang, dia dah hebat lah perniagaan dia. Sebab sekarang Betul ni, lah. kalau sekarang ni, kalau kita ni online sangat hebat. Yalah, musim Gaya terutama online. ni Orang buat live macam kita ni kan. Orang buat live, kau pun nak buat live juga. Contoh. Kita menggunakan Contoh kesempatan juga lah. Apa dia? Apa dia, Mat? Kita menggunakan teknologi yang sedia ada juga. Kita menggunakan kesempatan yang ada. Tapi dalam konteks ni kita berkongsi lah. Kita nak berkongsi ilmu. Macam kakak tadi, dia menggunakan kesempatan juga. Tapi dengan keperluan yang ada di sekeliling dia kan. Macam Alan cakap tadi, dia tanam pokok apa semua kan. Tapi hebat lah Alan, hebat. Dia seorang ibu yang sangat bagi saya inovatif lah. Ya, betul. Dia inovatif dan dia bagus. Dia sangat hebat. Itu sebab dia bijak dan tak pelik anak dia pun adalah anak yang bijak. Tapi pada semua yang menonton, kehebatan dia tu bukan setakat itu. Kehebatan dia tu apabila dia berkata begini. Alhamdulillah, semalam ada orang beli bunga akak. Dapat akak RM80. Dapat akak simpan untuk bayar zakat fitrah anak-anak. Wow. Kita kawan-kawan semua kan, para pendengar semua kan, saudara-saudari kan, ketika itu Alang rasa macam kau tak ada apa-apa. Betul. Anak pun bila kita pergi ke dapur, kita letak barang pun, beras dah tak ada dah pun dekat dapur tu. Beras tak ada pun kat dapur tu. Apatah lagi persiapan hari raya. Tak memikir pun kan. Apatah lagi kuih raya. Apatah lagi semua benda yang bentuk raya yang budak-budak nak untuk berraya. Apatah lagi, tak ada. Tapi dia set duit yang didapat pada malam tu, dia dapat pada hari tu, pada semalam tu adalah untuk disimpan untuk bayar zakat fitrah. Astagfirullah. Hebat. Seorang ibu yang sangat. Dia kata apa? Dia kata meskipun akak susah, meskipun anak-anak akak susah, perlukan duit, kadang-kadang yang sekolah tak ada duit belanja, kadang-kadang yang asrama tanya, mak hari ni ada duit tak? Yang you tak cakap sikit pun, dapat ada duit ambil, tak ada duit tak. Dan dia tahu budak-budak tu tak ada duit pun. Harapkan duit pinjaman, harapkan duit yang diorang dapat daripada kerajaan. Kakak-kakak tu kata walaupun dia tahu anak-anak dia tak berduit, tapi dia tahu ada lagi orang tak berduit. Dia rasa dia susah, dia rasa ada lagi orang lain yang lagi susah pada dia. Alang masa tu Alang fikir macam Allahu Akbar. Alang bersalah tak Alang waktu tu? Kita fikir macam-macam tu lah. Sangkaannya pertama. Mula-mula kita fikir macam dia melebihkan kehendak daripada keperluan. Tapi hakikatnya itulah jalan untuk dia menambahkan rezeki selain daripada dia hanya bergantung cuci pinggan sahaja. Dan dengan rezeki yang dia dapat tu, dia tak fikir untuk diri dia sendiri, untuk anak-anak dia sendiri, tapi dia fikir untuk orang lain juga. Itu contohnya. Betul Andy? Susah tapi dia ingat bayar zakat. Jadi masa tu Alang kata, Kak, Alhamdulillah hebat Kak, hebat. Lepas tu dia kata, Akak tak hebat. Allah yang hebat. Sebab Allah yang punca rezeki. Allah pemegang semua rezeki. Allah adalah gudang rezeki. Allah adalah pemberi rezeki.
Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dan kenapa kita perlu susah hati? Bila kakak cakap macam tu. Alang, saya bila macam Alang cakap berkongsi yang berkait dengan cerita ni, saya teringat satu dalam ayat Al-Quran. Tak silap saya dalam surah Ibrahim kan Alang, firman Allah dia sebut Ya betul, betul. kan, tak silap saya ayat 7, sekiranya hambaku bersyukur maka akan kutambahkan lagi nikmat. So dalam konteks ni jelas kita tengok betapa kakak ni dalam dia orang kata masih dalam kesusahan tapi tetap lagi memikirkan ada insan lain yang kat luar yang masih memerlukan zakat hasil daripada usaha dia kan Kak Lang. Betapa hebatnya Kak Lang. Betul. Itulah bila kita tengok dia ni, bila kita tengok kakak ni, bila kita tengok anak-anak dia ni, bila kita tengok muka dia orang semua muka-muka yang muka-muka yang jernih, muka-muka yang bersih, muka-muka yang hormat, muka-muka yang sopan ni, bila kita tengok dan kita kembali kepada ayat yang Mas cakap tadi. Ayat yang Mas cakap tadi adalah betul Mas, surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Demi sesungguhnya. Bila kita lihat kakak ni, benarlah apa yang Allah firmankan. Benarlah. Dia bersyukur dengan apa yang ada. Dia bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Bila dia bersyukur saja, Allah tambahkan nikmat itu. Nikmat tu bukan bentuk wang ringgit. Nikmat tu bukan bentuk pekerjaan yang hebat-hebat. Nikmat tu bukan bentuk segala benda yang bentuk material, bukan. Nikmat tu yang kembali kepada kakak itu adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang faham. Anak-anak yang sihat. Anak-anak yang cerdik. Anak-anak yang faham bahawa susah dan kena terima seadanya. Rasa bahagia dalam hati juga nikmat. Rasa tenang dalam hati juga nikmat. Rasa tak stres, rasa tak sentiasa bersangka baik itu juga adalah nikmat. Itu yang kita lihat pada kakak ini. Jadi itu. Jadi keadaan-keadaan yang sebegini kan, kawan-kawan semua yang bersama dengan Inspire pada malam ni, keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya memang kita akan jumpa. Memang kita akan jumpa bila kita buat kerja sukarela. Memang kita akan jumpa, tapi tidaklah kita selalu jumpa insan-insan sebegini. Insan-insan yang menjentik kesedaran dalam diri kita. Kadang-kadang kita letak dalam diri kita sendiri, kalau aku dalam kedudukan kakak ni, aku macam mana? Belum tentu Gilang. Macam mana? Kalau aku anak 9, lelaki masuk penjara. Betul. Macam mana aku nak hadap dengan aku kerja basuh pinggan? Keadaan-keadaan itu. Tapi kakak ni terus survive. Itu rezeki. Allah tunjukkan jalan ini. Allah tunjukkan di jalan ini. Allah tunjukkan di jalan ini. Supaya dia boleh mendapatkan rezeki yang halal dan yang baik untuk anak-anak. Itu sebablah kan, keadaan-keadaan sebegini kan, kalau kita buat kerja sukarela, pada kawan-kawan, rasa-rasanya pada kawan-kawan yang memang dekat luar sana yang memang banyak buat sukarela, buat kerja sukarela, banyak, sangat ramai. Dan Alang yakin mereka juga berjumpa dengan orang-orang hebat seperti ini. Alang yakin mereka berjumpa dengan orang-orang hebat. Sebab orang-orang yang hebat sebegini, sebenarnya yang betapa bersyukurnya kita dapat, sebenarnya itu adalah kuah kita berjumpa dengan mereka. Sebab kita sukar untuk mencari permata di pasir yang terdampar. Kita juga sukar mencari mutiara di lautan yang terbentang. Tapi kita akan jumpa apabila kita redah dan apabila kita selam. Wow, hebat. Itulah. Akhirnya itulah yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, yang mana Alang keluarkan dari dalam Alang keluarkan di FB Alang petang tadi, dan juga FB Inspire petang tadi. Ibn Qayyim cakap apa?
sesiapa yang tidak bersyukur, dia seperti menginginkan kehilangannya. Maksudnya, siapa yang tak bersyukur dengan apa saja nikmat, sama ada kecil ataupun besar, seperti kita ni, kalau kita tak bersyukur, seperti kita ini menginginkan hilang nikmat tersebut. Betul lah. Hebat. Jadi, yap. Jadi begitu. Jadi Alan rasa begitu ceritanya, begitu keadaannya. Begitu Masih segar elmenya, begitu 8 tahun masih segar dalam ingatan Alang kisah ni. Masih. Soalnya banyak lagi cerita-cerita yang kita boleh share sepanjang kita punya sharing nanti. Kita ada banyak siri lagi. Alang, banyak. Alang, Ya. tadi Alang cakap, ialah macam di awal-awalnya tadi saya ada sebut, saya kata orang yang paling bahagia sebenarnya adalah insan yang banyak bersyukur. So dalam konteks ni sebenarnya macam kisah Alang bawa ni adalah kita melihat mana seorang ibu yang boleh katakan pada kita tengok pada mata kasarnya lah serba kekurangan ni Alang. Dengan dari sudut supportnya, dari sudut keadaan kewangannya. Tapi kat sini apa yang saya dapat relate sebenarnya sama ada seseorang itu baik dia miskin maupun dia kaya, tapi bila mana dia bersyukur, dia merupakan bila mana dia rasa bahagia dengan apa yang dia lalui, maka membuatkan dia bersyukur dengan apa saja nikmat yang dia dapat. Sebabnya dalam konteks ni walaupun dia miskin tapi dia bersyukur, maka dia bahagia. Sama juga kalau dia kaya, tapi kalau dia mensyukuri nikmat yang diperolehinya, maka dia juga merupakan insan yang bahagia. Sebabnya berbalik kepada konsep Alang cakap tadi, baik dalam apa jua keadaan kita mensyukuri nikmat yang diperolehi, dan perspektif lah kita melihat bagaimana nilai sebuah kesyukuran tu dalam konteks kehidupan kita Alang. Betul. Itu yang Alan tak ingat Alan baca dalam buku apa kan. Sama sahaja orang yang bersabar apabila dia susah dengan orang yang bersyukur apabila dia senang. Sama. Sebab sabar dan syukur itu sebenarnya sukar. Bila kita dapat buat syukur dan kita dapat buat sabar, kita adalah orang yang dalam sebuah kekurangannya lah. Ya, kita adalah orang yang sepatutnya begitu. Tapi lah benda tu susah. Tak apalah, kita belajarlah sama-sama. Bukan nak kata kita yang dekat dalam grup ni pun sabar. Tak ada. Kadang buat agak melompat kan. Ada kadang kita bersyukur, kan kita terlupa juga bersyukur kan. Dah senang ketawa. Lepas tu bila tiba dah tergantung, astagfirullahaladzim. Dia bersabar. Apa pula kau buat aku macam ni? Kau tak patutlah kau buat aku. Kau tutup aku boy cakap belakang sakit hati. Pakai digurau-gurau bagai-bagai kan. Lepas tu bila kawan-kawan cakap, bila ada orang nasihat kan, bila kita duduk diam-diam, duduk sorang-sorang, kita fikir lama, buat apa nak melompat kan, lama benda tu adalah proses. Proses. Jadi sebenarnya kalau jadi sebenarnya boleh dikatakan pada Alang boleh dikatakan dalam kita buat kerja sukarela ni, sebenarnya kita terdedah dengan pelbagai gaya hidup orang. Sebenarnya lebih banyak kepada pelbagai jenis kesusahan. Yang mana pelbagai jenis kesusahan itu beri pengajaran. Sebenarnya bukan setakat beri pengajaran. Sebenarnya tak cukup beri pengajaran. Tapi setakat mana pengajaran itu beri kesedaran kepada kita. Dan sangat bersyukur kita punya platform ini, dan sangat bersyukur kita ada kawan-kawan di sekeliling kita yang juga terlibat dengan dunia yang sebegini.
sangat bersyukur ahli keluarga kita juga menggalakkan untuk kita terlibat dalam aktiviti yang sebegini. Betul, betul. Jadi Alan rasa sampai situ je Mas kot. Oh, Dan okey. silakan kepada Mas. So Okey, kita menutup sesi kita. apa ni, Terima Alang? kasih semua. Since Alang, saya rasa sekejap kita nak cuba meraihkan, mungkin ada sesiapa yang nak bertanya kita ke ataupun ada ke malam ni? Ini apa Anissa cakap ni? Jual bunga lidah jin mesti masyuk. Okey. Okey. Anissa antara sahabat kita yang sangat Kalau perasan dia tak ada lidah jin. Rumah dia ada lidah buaya time tu. mungkin banyak lah waktu tu. Tapi time tu lidah jin tak glamour kalau ia pun kan. Tapi kalau sekarang memang kan ni masyuk lah. Lagi macam mula-mula PKP. Andy cakap gila keadaan begitu susah masih ingat bayar zakat fitrah. Betul Andy. Andy seorang yang hebat. Anissa seorang yang hebat. Kita kenal. Andy banyak bantu orang. Anissa banyak bantu orang. Tahniah korang semua. Master J. Terima kasih Master J. Kerana bersama dengan kami. Okay. Alang bercerita memang terbaik. Okey, kalau kita tak ada Alang, kita pun tak target lah malam ni untuk kita lama sebab sebenarnya kalau boleh kita nak konsisten ya Alang. Kita nak konsisten berkongsi seperti mana janji kita lah dengan sahabat-sahabat kita mungkin akan datang. Kita dah ada tarikh yang ditetapkan. Sebenarnya kita nak kalau boleh sahabat-sahabat kita semua alert lah. Boleh follow dekat FB kita boleh tengok perkongsian daripada semasa-semasa poster yang kita upkan dan daripada situ mungkin kita boleh ajak ramai-ramai untuk kita untuk berkongsi pandangan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita lah juga. Alang sebenarnya esok kita ada tajuk sangka baik. Okey, esok kita dah ada esok malam macam biasa juga kan Alang pukul 9 sangka baik. Kalau ikutkan siapa Alang esok kita akan bersama dengan Alang sekali lagi dengan esok Alang sekali lagi Alang dengan seorang lagi kita Norita. So mungkin esok kita boleh jemput lagi rakan-rakan kita lain untuk tengoklah beramai kita punya follow kita punya FB ni dan mungkin daripada sini macam Alang cakap sekali lagi saya juga pun merasakan pandangan sama juga macam mana Alang cakap tadi, bukan bermakna apa yang kami buat sekarang ni ingin menunjukkan kesempurnaan ke atau nak menunjukkan rasa hebatnya kami di dalam terutama dalam bidang volunteer lah. Sebab kami daripada pelbagai latar belakang tidak sama sekali. Sebenarnya apa yang kita lakukan daripada 3 hari yang lepas kot tak silap saya, ni perkongsian yang kali ketiga, sebenarnya kita nak bersama-sama dengan rakan di luar sana untuk kita berkongsi pelbagai kisah yang kita rasa boleh dimanfaatkan. Sebab bagi saya ini adalah satu medan untuk kita berkongsi cerita dan juga manfaatkanlah apa yang baik sebab kita pun boleh dapat juga manfaat daripada rakan-rakan dekat luar sana kan yang mungkin dari semasa nak share dengan kami. InsyaAllah lah ya Alang. Alang rasa ada apa-apa lagi tak yang nak kita share dengan kita malam ni? So kita pun dah almost dekat ke kan Alang. Saya rasa kita akan berjumpa pada hari esok ya. Saya rasa itu saja kot daripada kita malam ni Alang, atau Alang ada kata-kata lain lagi untuk dikongsi dengan sahabat-sahabat? Atau Alang lagi challenge 4 cara kepada sesiapa? Kan kita challenge lagu 4 darah. Tak payahlah tadi dah nyanyi. Kalau itu saja. Mengarut saja je. Okey, insyaAllah kita bertemu lagi malam lagu. Okey, so Okey. Terima kasih. Semua jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.